Yang aku nak cerita kat sini adalah perbezaan dia secara real life. Senang cerita, apa kata kita ambil gambar selfie satu. Okay, so memang nampak dekat sini iPhone 11 Pro. Okay guys, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kosong-kosong. Hari ni kita nak bincangkan perbezaan hands-on antara iPhone 11 Pro dan juga iPhone XR. Yang aku nak cerita kat sini adalah perbezaan dia secara real life dan juga on paper dia. Kita nak tengok banyak ke perbezaan dia dan apa personal experience aku bila aku dah pakai kedua-dua phone ni. Let's go. Macam biasa, kita akan bincangkan tentang beberapa kategori dari segi harga dia, design dan build quality dia, display dia, kamera dia, bateri dan performance dia, dan secara keseluruhannya lah apa real life hands-on experience yang aku boleh katakan mengenai iPhone 11 Pro dan juga iPhone XR. Yang ni dikeluarkan pada tahun 2018, yang ni dikeluarkan pada tahun 2019. Tanpa buang masa lagi, jom kita cerita dulu pasal harga untuk kedua-dua phone ni. Macam yang aku paparkan dekat sini, aku beli iPhone XR ni pada tanda harga RM1,500, RM1,600 lah. Dan range dia daripada RM1,300 sampai RM1,600-RM1,700, bergantung pada saiz, memori dan keadaan phone tu sendiri untuk iPhone second hand. Tapi korang boleh dapatkan juga XR yang baru pada tanda harga lebih kurang dalam RM2,300 plus untuk iPhone XR ni dekat official Apple authorized dealer. Tapi untuk iPhone 11 Pro memang dah tak ada baru dah. Korang kalau nak cari, kalau ada baru pun mungkin stok lama-lama dah, tapi Apple memang tak keluarkan yang baru dah. Tapi untuk harga second hand dia memang lagi mahal. Pada tanda harga paling murah korang boleh dapat lebih kurang RM2,700 sehingga RM3,500, bergantung pada saiz, memori dan juga kualiti phone tersebut. Jadi kalau kita bezakan kat sini, kalau beli iPhone ni second hand, kalau beli dua boleh dapat satu iPhone 11 Pro ni. Jom kita bincangkan. Okay, yang pertama sekali aku nak korang tahu yang kedua phone ni, kalau korang tengok, sebenarnya phone iPhone XR adalah diperbuat daripada aluminium untuk body dia, manakala untuk iPhone 11 Pro diperbuat daripada stainless steel. So stainless steel kat sini sepatutnya lebih hebat dan lebih steady dan lebih, orang kata, kualiti dia lebih baik lah. Tapi kalau dari segi real world feel ataupun experience dia, macam korang tengok dekat sini, untuk iPhone XR aku ni dia dah ada macam hilang dia punya colour, dia punya disebabkan cala-cala atas wear and tear. Manakala untuk stainless steel ni tak ada macam hilang colour-colour ataupun kecatatan lah dekat situ. So untuk dari segi wear and tear dia tu, aku cakap yang iPhone yang dibuat daripada stainless steel ni maksudnya lebih baik lah berbanding dengan iPhone yang dibuat daripada aluminium, yang mana wear and tear dia sedikit kurang lah. Macam korang boleh tengok dekat sini macam ada biji-biji tumpuk-tumpuk warna putih. Okey, dari segi build quality juga, kedua-duanya phone ni dia punya ilham ataupun inspirasi dia tu lebih kurang sama, sebab dua-dua pun pakai curve design. So dari segi design tu tak ada masalah. Saiz iPhone XR ni pada 6.1 inci, manakala 11 Pro ni pada 5.8 inci. Jadi saiz dia tu memang beza lah dekat sini. Tapi berat tu overall macam tak ada beza sangat pun. Berat dia berat sikit lah, sikit sangat. Aku rasa macam beza tu, untuk berat itu macam lebih kurang sajalah. Okay, next jom kita cerita pasal performance untuk kedua-dua phone ni. Macam mana korang tahu, kalau dari segi spek on paper dia, memang iPhone 11 Pro performance dia lebih baik dengan A13 Bionic chip, manakala iPhone XR diberikan dengan A12 Bionic chip. Tapi aku nak cerita kat sini pasal real life experience ataupun penggunaan dia secara real life, yang mana dekat sini aku nak tunjukkan dekat korang, bila korang gunakan kedua-dua phone ni, korang rasa sama-sama snappy, sama-sama okey sahaja dari segi performance dia. Yang aku cakap tu macam contoh korang nak scroll Instagram, nak pakai Facebook, nak guna Twitter, untuk kegunaan-kegunaan biasa, pakai kamera sikit-sikit kan, itu memang sama sahaja dari segi real world experience dia. Sebab iOS dia pun sama, update yang dia dapat pun sama, dia punya feel, overall feel dia tu pun lebih kurang sama lah. Nak kata iOS experience dia tu sama sahaja. Tapi dia berbeza performance ni apabila kalau korang nak pakai untuk buat task-task yang berat. Tapi aku rasa tak ramai pun orang pakai task-task yang berat ni. Macam contoh buat video editing dekat phone, pakai aplikasi-aplikasi video editing, dan foto editing yang berat-berat, nak tambah efek-efek yang berat-berat, yang itu
lebih dekat iPhone 11 Pro kerana dia juga mempunyai RAM yang lebih besar dengan 4GB RAM. Yang ini ada 3GB RAM sahaja. Tapi apa yang aku nak cakapkan, iPhone XR ke iPhone 11 Pro ke, kedua-duanya pun mempunyai real life performance yang sama untuk casual user. Sebelum aku terlupa, jom kita cerita sikit pasal display untuk kedua phone ni. Display kedua phone ni memang obvious yang iPhone XR ni display dia lebih besar dengan 6.1 inci. Tapi iPhone 11 Pro pada 5.8 inci pun okey juga. Adalah saiz yang sederhana dan ngam-ngam lah bagi aku. Okay, nak cerita pasal beza display tu memang ada beza yang ketara juga. Sebab IPS LCD dengan OLED display, yang mana OLED ni adalah lebih cantik. Tapi IPS LCD yang dihasilkan oleh Apple memang cantik sebenarnya. Kalau korang letak kat sebelah-sebelah kat sini, cuba korang tengok sendirilah. Aku senang cerita, aku bagi korang tengok sendiri. Korang tengok mana satu lagi cantik. Pada pendapat aku, kecantikan tu hampir sama. Tapi obviously yang OLED punya display ni lebih cantik berbanding dengan IPS LCD. Sebenarnya cantik juga, tapi tak secantik OLED punya display. Dia cantik tapi tak secantik. So korang kena faham yang tu. Yang mana pada penggunaan harian aku tak rasa macam aku kekurangan pun pakai display pada XR ni. Sebab walaupun aku dah pakai 11 Pro ni lama berbanding dengan XR ni, bila aku gunakan XR ni sekarang, dekat bawah matahari pun okey, semua pun okey, tak ada masalah. Alright, next kita cerita benda yang paling penting untuk orang-orang yang beli iPhone ni adalah dari segi kamera dia. Kamera boba ni dengan kamera satu ni, ada beza ke 3 kamera dengan satu kamera ni? Ya, memang ada beza dia. Tapi beza dia tu tak adalah banyak sangat. Dia ada perbezaan dia. Cuma kalau korang tengok sendiri dengan mata kasar untuk post dekat Instagram semua, macam tak adalah banyak sangat rasa beza dia. Sebelum tu, jom kita tengok sikit apa persamaan dia tentang kamera kat dua-dua phone ni. Kalau korang tengok kat sini, kamera yang diberikan adalah kedua-duanya, main sensor dia adalah 12MP wide. Tapi dekat sini iPhone 11 Pro dia ada telephoto 12MP dan juga ultra wide 12MP. Dan juga dekat dia punya front facing camera dia, beza dia dekat sini untuk iPhone XR hanyalah pada 7MP, manakala untuk iPhone 11 Pro diberikan dengan 12MP, yang mana dia boleh ambil gambar 4K resolution untuk video. Tapi XR ni boleh pergi sampai 1080p sahaja untuk video resolution. So untuk video, kamera selfie memang obviously iPhone 11 Pro adalah jauh lebih baik berbanding dengan iPhone XR. Senang cerita, apa kata kita ambil gambar selfie satu. Macam korang boleh tengok dekat sini, gambar selfie yang aku ambil untuk iPhone 11 Pro ni, kalau korang tengok dia punya tempat-tempat yang gelap tu, dia boleh dapat tangkap detail lebih banyak berbanding dengan iPhone XR, yang mana tempat-tempat gelap tu dia tak ada detail banyak sangat tapi kontras dia lebih. So overall memang gambar ni aku lebih prefer. So memang nampak perbezaan dia dekat sini kalau korang tengok lah. So jadi kita akan cuba record video untuk kedua phone ni dalam serentak. Kita akan tengok perbezaan dia macam mana. So kat sini ada iPhone XR dan yang ini adalah iPhone 11 Pro. Dekat sini pun memang nampak beza. Bagi mata aku sendiri pun aku nampak yang iPhone 11 Pro punya gambar ni lebih cantik dan lebih okey berbanding dengan XR. Tapi aku tak kata yang XR punya video ni tak cantik. Dia cantik tapi yang ni lebih cantik berbanding yang ni lah. Cumanya korang nak kena tahu, kalau dari segi real world usage tu, aku rasa XR ni punya video front facing camera pun dah okey dah sebenarnya. Tapi untuk kamera yang lebih lawa, bagi aku memang iPhone 11 Pro lah. Okay, korang dah nampak dekat situ perbezaan untuk video depan dia. Macam mana pula video belakang? Mungkin ada juga orang yang curious. Okay, tak apa, kita buat video belakang juga. So ini adalah video belakang dia untuk kedua-dua phone ni. Kalau korang tengok sendiri, korang boleh tengok sendirilah yang iPhone 11 Pro dengan iPhone XR. Tapi overall memang nampak dekat sini iPhone 11 Pro pada pendapat aku, dia punya video tu lebih cantik sebenarnya. Korang pula macam mana? Tapi iPhone XR ni punya video pun dah okey dah. Kalau iPhone 11 Pro ni pun okey lah, tak ada isu sangat. Korang bezakan sendiri. Tapi pada pendapat aku, dia punya perbezaan tu sikit lah nak katakan sebenarnya. Yang mana XR ni pun harga dia murah tu, dia dapat hasilkan video yang hampir dekat dan cantik juga, sama macam 11 Pro. Tapi apa yang korang perlu tahu, yang XR ni dia punya kamera tu dia tak dapat Deep Fusion punya teknologi, yang mana itu adalah kelebihan kamera untuk iPhone 11 dan ke atas. Dan dari segi bateri dia, untuk mengetahui korang, iPhone XR diberikan dengan 2942 mAh dan iPhone 11 Pro diberikan pada 3046 mAh, yang mana ni lebih besar daripada ini. Tapi pada penggunaan aku sendiri, personally, aku rasa dari segi battery wise tu tak ada banyak beza lah. Kalau korang risaukan pasal bateri, kedua-dua ni
phone ni performance untuk battery wise dia memang sama saja dari segi real world experience aku. Jom kita ceritakan kesimpulan untuk perbandingan antara iPhone 11 Pro dan juga iPhone XR dari segi real world experience dan hands on aku. Kesimpulan dia, untuk mereka yang cari phone yang kamera dia lebih lawa, kamera dia lebih versatile dengan banyak kamera yang korang boleh gunakan, selfie kamera yang lebih lawa, display dia yang lebih cantik dengan OLED display banding dengan sini IPS LCD punya display, iPhone 11 Pro adalah untuk korang dan korang ada bajet dalam RM3,000 lebih ke atas. Tapi kepada mereka yang ada bajet RM2,000 ke bawah nak cari iPhone XR, aku nak kata dekat sini yang perbezaan phone ni dengan phone ni tu ada, tapi bukanlah satu perbezaan yang sangat-sangat berat sampai aku nak kata kena ambil juga iPhone 11 Pro ni. Kepada mereka yang tak pentingkan kamera banyak-banyak macam aku, satu ni dah cukup, dan tak suka sangat ambil selfie, aku pun tak suka sangat ambil selfie jujurnya, iPhone XR ni dah memadai dengan satu kamera dia yang boleh hasilkan dekat je dengan iPhone 11 Pro ni. Walaupun ada beza dia punya battery life sama, display dia pun macam aku cakap tadi, dia cantik tapi tak secantik OLED, tapi still cantik sebenarnya display dia ni kalau korang gunakan. Dan saiz dia lebih besar pada 6.1 inci, memang sesuai untuk siapa-siapa yang nak main game dengan lebih banyak ruang lah orang kata. So iPhone XR ni untuk siapa? Kepada mereka yang bajet bawah RM2,000, nak main game dengan gambar yang lebih besar, tak pentingkan kamera boba dan banyak-banyak dengan ultra wide ataupun telefoto, ini adalah iPhone untuk korang. Setiap phone ni ada untuk orang yang masing-masing. Mungkin setengah orang prefer 11 Pro, mungkin setengah orang prefer XR. Aku, kalau korang tanya aku personally, aku memang suka 11 Pro sebab dia punya size dan functionality yang diberikan tu overall dia sama hebat macam iPhone 12 Pro pada tahun ni lah, dekat dengan iPhone 12 Pro, hampir sama, harga lagi murah pada 12 Pro. Tapi pada mereka yang suka XR pun tak ada isu, aku pun suka juga XR ni sebenarnya untuk iPhone yang lebih murah orang kata. Okay guys, aku harap video hands on ni menarik dan membantu, dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat dalam channel ni. Sebelum aku terlupa, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sekiranya aku ada salah dan silap. Guys, sekian saya Adam daripada Askatek. Assalamualaikum dan salam sejahtera.